Okey, kita jumpa lagi. Selepas kita dapat melihat apa yang berlaku di Negeri Sembilan, so sekarang ini melengkapkan jadual untuk peringkat separuh akhir. Semua tim yang ada ni semua mempunyai kekuatan yang seimbang, semuanya mempunyai peluang yang sama rata. Semuanya kita anggapkan sebagai favourite. Mohong aja kalau mereka katakan bahawa mereka ni adalah pasukan unseeded, mereka adalah pasukan underdog, mereka ni bukan pasukan pilihan. Betul tak, Nizar? Betul. Ya, tapi saya lebih menjurus kepada pasukan Sabah. Sebab sudah lama Sabah lawan JDT. Ya, sebab sudah lama pasukan Sabah tidak layak sejauh ini dalam Piala Malaysia. Betul. Dan bukan saja kat Piala Malaysia, tapi saya rasa untuk banyak competition. Kita dapat lihat liga mereka bersaing hebat untuk top 2. Betul. Okey, kemudiannya dalam FA Cup pun sama dan juga di Piala Malaysia. Betul. Jauh nampaklah peningkatan itulah pasukan Sabah tahun ni lah. Especially dengan kehadiran Dato' Ong Kim Swee lah. Coach yang kita semua tahulah berpengalaman dan pernah duduk di international level. Jadi rasanya ya, saya rasa pasukan Sabah boleh memberi saingan untuk pasukan JDT lah di separuh akhir nanti. Tapi ya, mereka pun perlu sedarlah pasukan JDT pun bukan pasukan yang biasa-biasa dan pasukan yang kuat. Dan ya, saya harap pasukan Sabah bolehlah mampu. Simpan sikit pasukan Sabah tu sebab jangan lagi topik tentang pasukan awak yang pasukan kita sebenarnya. Okay. Juara bertahan yang tersingkir. Okay. So ini merupakan satu episod yang agak mendukacitakan. Saya tak pasti kita nak rumuskan apakah KL berada pada prestasi terbaik mereka sepanjang tahun ini dengan berjaya layak ke final Piala AFC. Apakah itu matlamat utama mereka? Dalam saingan Liga pun mereka bukan pada kedudukan yang baik. Mereka hanya di tempat yang ke-6 dengan hanya 30 gol yang dapat dijaringkan mereka. Dan selepas ini, Boyan Hodap, ramai pihak yang mahukan dia stay. Tapi pada saya bersyaratlah untuk dapatkan dia players yang dia nak Betul. dan juga jumlah pemain yang besar. Betul. Untuk mereka. Zah. Ya, saya setuju. Kerana season panjang tau bang. Jadi saya rasa memang memerlukan player yang ramai dalam tim lah, yang orang kata boleh main anytime. Tetapi ya, dengan keadaan Coach Bojan, kita faham dia ada 4 piala yang dia bermain tahun ini dan dengan performance mereka pada malam ini, saya faham. Situasi yang akan dihadapi. Situasi betul. Dan saya berharap dia kekal and then ada tambahan-tambahan player yang berkualiti lah untuk pasukan KL City. Ya. Sementara bagi pasukan Terengganu, kita jangan ketepikan mereka. Sudah pastilah Manuel Ott, Cici Kipre, Kepah Sherman, siapa lagi untuk pasukan ini, iaitu Habib Harun, kemudiannya Pepe Diakite yang menimbulkan sedikit ketegangan di Ceras tempoh hari. Mujur tak ada apa-apa yang berlaku. Ini semuanya akan menjadi sandaran sekali lagi untuk pasukan Terengganu. Of course, pemain-pemain tempatan kita jangan tolak kebolehan mereka, especially Faizal Halim. Hari ini juga melihatkan bagaimana Fuzi menurunkan Radhi Azli sebagai penjaga gol utama. Jadi penjaga gol kebangsaan itu sudah pasti akan mahu mengekalkan tempat beliau dalam first 11 pada perlawanan separuh akhir nanti. Saya setuju. Tetapi saya lebih menjurus kepada Faiz Nasir. Faiz Nasir. Lebih kepada Faiz Nasir. Ya, sebab dia macam sekejap dia okey, sekejap dia tak okey. Tapi untuk 2-3 bulan terakhir ni nampak dia sudah betul-betul selesa di tempat tu, midfield kiri, dan Faizal Halim bermain midfield kanan. Jadi saya rasa dia dengan Faizal Halim seharusnya kekal lah untuk separuh akhir nanti. Dan saya rasa overall pasukan Terengganu bermain pada malam ini memang cukup baik. Manuel Ott, berapa game lawan dengan pasukan KL tahun ini, dia telah dapat menjaringkan gol. 4 game, 3 gol dia skor lawan dengan pasukan KL. Dia pula suka lawan dengan pasukan KL. Alright. Pada penghujung program seperti ini, kita sudah pasti ingin mengambil kesempatan untuk melihat pada separuh akhir. 3 jurulatih tempatan, 3 jurulatih berpotensi, 3 jurulatih yang muda. Lawan dengan Hector Bergoglio, jurulatih yang berpengalaman daripada Argentina untuk pasukan JDT. Tetapi secara keseluruhannya, sudah pasti perancangan
idea-idea daripada juara-juara tempatan ini untuk memastikan bahawa mereka dapat mengimbangi kekuatan JDT macam 3 lawan 1. Tapi memang kita boleh nampak lah perbezaan lah different class of team tu dengan player. Tapi ya untuk saya ada dua pasukan yang masuk separuh akhir ni yang menunjukkan peningkatan yang baik bila dah nak sampai end of season lah. Especially edisi Piala Malaysia ni lah. Dan ya saya tidak nampak apa masalah untuk Nafuzi sebagai pengendali Terengganu FC, Coach Tan Jin Ho, untuk memberi saingan kepada pasukan JDT dan juga pasukan Sabah lah. Dan ya saya percaya mungkin akan ada kejutan lah di final nanti mungkin. Awal-awal lagi dia bagi prediction untuk melihatkan apa yang berlaku. Baik. JDT sejak kemunculan Hector selaku jurulatih, dia telah membuka pintu seluas-luasnya kepada semua pemain untuk bermain. Betul. Berbanding dengan jurulatih lama yang mungkin ada certain player saja pada certain perlawanan, tetapi sekarang ini kita dah nampak dah semua yang ada ini diberikan peluang untuk mereka bermain, dan ini sekali lagi akan memberikan surely advantage dengan jumlah pemain yang ada di separuh akhir nanti. Memang akan memberi advantage yang cukup besar untuk pasukan JDT lah. Dengan polisi coach baru ni lah. Penggiliran pemain. Memberi semua peluang bermain. Dan kita semua tahu pasukan JDT mempunyai squad deep yang besar. Dan ya, 25 yang didaftarkan untuk Liga Super ataupun Piala Malaysia boleh. So, saya rasa semua boleh bermain. Jadi saya rasa memang banyak sangatlah kelebihan pasukan JDT untuk edisi kali ini lah. Ya. Baik, Riza. Kita dah bercerita tentang keempat-empat semi-finalis yang akan berentap, sama ada pusingan pertama dan juga pusingan kedua sebelum final nanti. Rumusan tentang tim-tim yang dapat bermain dalam saingan Piala Malaysia walaupun ianya dijalankan secara kalah mati. Betul. Bukan lagi kepada grouping, Riza. Ya, saya rasa ini pasukan yang layak empat-empat ni pasukan yang cepat mendapat rentak. Tolak ke tepi mereka. Ya. Yang tak lepas tetapi ada juga usaha yang ditunjukkan oleh mereka. Kita dapat lihat bagaimana pasukan Kelantan. Kita lihat bagaimana hampir-hampir saja Kuching City FC nak dapat melakukan upset. Betul. Ya, macam contoh Kelantan lah. Di bawah bimbingan Rizal Zamri. Mereka bertemu pasukan yang paling kuat lah dalam edisi kali ini lah, pasukan JDT lah. Dan ya, saya rasa pasukan Kelantan juga menunjukkan peningkatan yang baik walaupun mereka tidak layak. Dan saya berharap coach yang sama, pemain-pemain yang sama untuk dikekalkan untuk tahun depan lah. Dan ya, pasukan-pasukan lain juga KL City, Kuching City, Coach Ifan dan juga Sulaiman, hampir jugalah. Tetapi ya, dengan kualiti pemain yang dia ada, apa yang boleh diharapkan? Orang kata performance yang paling terbaik lah untuk pemain itu, pasukan Kuching City. Dan ya, mereka sampai di situ saja kemampuan mereka. Sebab pasukan lain yang lebih kuat, bersedia dan mempunyai pemain yang ramai. Ya, saya rasa mereka perlu mencuba untuk tahun depan lah. Dan ya. Tahun depan sebab mereka akan bergabung. Mereka akan bermain dalam satu liga. Jangan lupa. Okey, jom kita lihat road to semi-final, di mana pasukan-pasukan yang akan meneruskan cabaran mereka tinggal 4 sahaja. As expected, orang Lakin cakap. Dengan kedudukan ketika ini, terima kasih kepada KL City, juara bertahan yang tersingkir di suku akhir. Terima kasih juga kepada pasukan Negeri Sembilan yang memberikan cabaran yang sengit kepada Selangor. Thank you very much juga kepada orang Kelantan dan juga pasukan Kelantan FC, biarpun mereka dengan kekalahan terbesar agregatnya kepada pasukan JDT dan kemudiannya Kuching City juga. Terima kasih banyak sebab telah memeriahkan pertandingan ini. Sabah FC terpaksa memerah segala keringat dan juga segala apa yang mereka ada untuk melayakkan diri ke semifinal ini. InsyaAllah semifinal, kalau diikutkan di sini, mudah-mudahan tak adalah perubahan yang akan dilakukan 15 November. Yang akan dilangsungkan perlawanan, betul. Bermula dengan pertemuan di antara Sabah dengan JDT di Likas terlebih dahulu, diikuti dengan pertemuan di antara Selangor dengan pasukan Terengganu yang akan dilangsungkan di Petaling Jaya. Okay. Kami akan cuba untuk dapatkan sahabat kita yang bertugas di Kuala Terengganu untuk at least sebagai
dessert pada program ini. Boleh sebut dessert? Boleh. Ya, kena. Ayat baru cantik. Ayat baru. Ayat ni dah lama pakai. Bukan untuk nak gunakan dalam program ini. Program, ya. Okey. Dengan kejohanan AFF yang akan Hujung tahun ya. muncul tak lama lagi, pemain-pemain tempatan, pemain-pemain kebangsaan yang sudah tidak beraksi dalam saingan Piala Malaysia ini, perlukah mereka masuk ke kem secepat mungkin? Ya, saya rasa ada pemain yang akan dipanggil awal lah. Tetapi untuk saya, jikalau pemain itu tahu dia ada dalam senarai skor kebangsaan, saya rasa empat pasukan ini akan bermain. Pasukan mereka dah tidak layak, jadi saya rasa buatlah sendirilah. Buat persiapan sendiri, standby untuk mereka boleh je pergi ke kelab mereka untuk membuat orang kata persediaan lah. Dan bila masuk je dalam kem latihan, saya rasa bergabung secara sendirian lah kan. Ya. Effort sendiri. Betul. Jadi saya rasa bila mereka masuk dalam skuad kebangsaan, latihan pusat, mereka tidak kelang kabut lah. Condition masih lagi dalam keadaan terkawal, dan mental mereka juga masih lagi di padang untuk nak bermain dalam AFF. Jadi saya rasa perlu mula awal lah di rumah ataupun di kelab padang. Kita ada dua perlawanan persahabatan yang menjadi pertikaian daripada setengah pihak mengenai pemilihan Cambodia dan juga Maldives untuk pasukan Kim Panggot ini. Sesuai? Tak sesuai? Okey? Tak okey? Untuk saya tak sesuai. Tak sesuai, ya? Saya rasa level kita dah meningkat tau. Okey. Jadi saya rasa cari pasukan yang sama level ataupun level lebih sedikit ataupun kurang sedikit saja. Jangan cari, yalah, maksud saya kita nak cuba memenangi AFF. Jadi kenapa kita nak bertemu dengan pasukan yang kita rasa kita boleh menang? Sebab kita pun dengan kemasukan coach Kim Panggun yang ni, jadi saya rasa pasukan kebangsaan ada peningkatan yang baiklah. Jadi kena cari pasukan-pasukan macam tu lah. Especially pasukan Thailand ke Vietnam ke. Jadi kita boleh menilai lah nanti bila AFF nanti kekuatan pasukan Vietnam tu sendiri. Dan yalah. Tapi kita dah lawan Thailand sebelum ini dalam Kings Cup. Vietnam kita tak boleh lawan dalam perlawanan persahabatan sebab kita dalam satu grup. Tapi siapa lagi pilihan kita? Saya rasa pergi ke Arab lah kot bang. Pergi Arab Belah-belah Arab sana, lawan kelab dia orang ke, lawan dia orang punya negara ke, okey je. Cuma maksud saya itu momentum perlawanan game itu kan kena cari yang laju lah, yang berkelas lah, pasukan-pasukan yang bermain dalam tempo yang laju lah, international level kan. Jadi rasanya bila bertemu dengan pasukan-pasukan Cambodia, bukan kita underestimate dia orang semua, bukan. Tapi untuk kita nak menyediakan pasukan yang terbaik, saya rasa di FFM nanti kena cari perlawanan-perlawanan sebegitulah bang. And then cari suasana latihan yang okey, keluar ke, jangan terperap di FFM ke contohlah. Keluar dan dapat fresh area macam tu kan. Jadi cari pasukan yang lebih better pada kita. Tak kisahlah kalau kalah pun. Saya pula melihat bahawa dua perlawanan ini adalah cuba untuk mendapatkan kemenangan bagi menaikkan moral pasukan dan juga pemain-pemain. Baik, dalam program Nadi Bola kita pada malam ini, kami akan ditemani oleh dua bunga. Tadi kita dah tengok satu bunga di Paroi. Sekarang ini kita ke bunga yang kedua. Siapakah bunga tersebut? Yang mana satu? Jeng jeng jeng. Mana dia? Tak sampai lagi. Bunga ni sedang dipersiapkan untuk kita sebenarnya. Saya memang nak dapat juga reaksi daripada pasukan Terengganu di sana. Kak, rambut dah okey dah Kak? Rambut dah okey dah tu? Dah on air. Dah tadi, lagi lama tadi. Awak pusing sana, pusing sini. Sambil betul rambut, sambil betul make up, dah on air dah Kak. Okey. Terengganu, hujan lebat, padang, becak. Suasana baik di sana? Sehari sebelum, cuaca boleh dikatakan buruk untuk satu perlawanan. Tetapi hari ini Alhamdulillah tiada hujan. Dan di hujung-hujung perlawanan cuma renyai-renyai lah. Tapi itu mungkin satu petanda untuk satu story yang saya akan kongsikan sebentar nanti. Silakanlah teruslah. Tak payah simpan lama-lama. Ramai nak tahu juga apakah story tersebut Kak. Tak, kita nak bagi suspens. Suspens malam-malam buta Itu suspens lain. Okey.
Okey, alright, tak apa. Sebenarnya ketika sesi sidang media sebentar tadi, kita sebenarnya sudah pun mendapat jawapan, cuma belum diterangkan secara jelas sahaja lagi oleh Nafuzi Zain berkenaan dengan ke mana hala tuju beliau untuk musim depan. Yes. Tetapi ada sesuatu yang mungkin yang dikongsikan oleh Nafuzi mungkin membuatkan kita boleh katakan pasti dia tidak akan lagi bersama dengan pasukan Terengganu musim hadapan. Apabila surat tawaran yang diterima oleh beliau hanya diberikan oleh Kitman di Padang dan tiada sebarang perbincangan rasmi melibatkan pihak pengurusan, dan itu membuatkan Nafuzi sedikit terkilan dengan apa yang berlaku dalam pengurusan pasukan Terengganu ketika ini, ketika beliau boleh dikatakan sebagai antara jurulatih lokal yang berjaya untuk membawakan keputusan memberansangkan di dalam saingan musim ini, tidak hanya tertumpu kepada Liga Domestik tetapi saingan di peringkat AFC juga. Jadi itu pada malam ini mungkin sudah menjadi satu noktah yang jelas ke mana hala Nafuzi Zain, walaupun kita tahu Terengganu masih lagi memiliki momentum untuk ke peringkat seterusnya. Tetapi ini mungkin boleh dikatakan sebagai bingkisan terakhir oleh Nafuzi bagi musim ini bersama dengan pasukan Terengganu. Alright. Apakah pengurusan Terengganu tidak dapat menilai keupayaan sebenar Nafuzi Zain sehingga pada saya perkataan yang mungkin boleh digunakan di sini adalah tergamaknya untuk meminta seorang kitman menghantarkan warkah kepada Nafuzi Zain. Pandangan anda, Fina? Ya. Satu jawapan sahaja, tidak pandai menghargai orang yang sepatutnya dihargai. Saya bersetuju. Memang ini adalah satu situasi yang amat-amat mendukacitakan kepada seorang jurulatih tempatan kita yang diberikan notis seperti itu. So, Nafuzi saya rasa dia akan ataupun move on. layanan sebegitu. Ya. Nafuzi pada saya dia akan move on. Dia akan bersikap profesional untuk mengendalikan pasukan ini. Maybe kepada last 3 matches bagi dirinya dan juga Terengganu. Sudah pasti itu adalah satu kenyataan yang tidak boleh disangkal lagi. Saya boleh katakan 99% Nafuzi akan tidak lagi bersama dengan pasukan Terengganu musim hadapan. Tetapi walaupun dengan layanan sebegitu, Nafuzi masih lagi bernafsu untuk memberikan khidmat yang terbaik untuk pasukan Terengganu. Kalau saya berada dalam situasi Nafuzi, pihak pengurusan, saya berasa malu dengan layanan yang diberikan. Seolah-olah bunga diberikan, tahi yang dilemparkan. Jadi itulah mungkin situasi sebenar ataupun perumpamaan terbaik untuk menggambarkan situasi melibatkan Nafuzi dan juga pihak pengurusan Terengganu FC. Destinasinya? Kalau saya kata mungkin Kedah akan berubah wajah musim depan, Why not? why not? Yes. Suka? Cukup. Okey. Baik, saya sebenarnya nak juga cuba mendapatkan reaksi anda tentang permainan secara keseluruhan. Mungkin last kali Fina cuba berikan gambaran tentang persembahan yang ditunjukkan. Apakah ini perfect matches daripada pemain-pemain ataupun masih lagi disimpan oleh pemain-pemain Terengganu dalam saingan Piala Malaysia ini? Satu lagi rahsia yang mungkin boleh saya kongsikan, sepatutnya Banyak semua orang rahsia, tahu, betul. Terengganu sebenarnya beraksi dalam keadaan dua pemain utama mereka tidak berada dalam kondisi terbaik, iaitu Faisal Halim dan juga Manny Ott yang mungkin terpaksa menahan kesakitan demi aksi pada malam ini. Jadi secara keseluruhan saya boleh beri satu pujian kepada pasukan Terengganu, walaupun mereka sebenarnya tidak memiliki kekuatan 100%, tetapi apa yang ditampilkan boleh diberikan pujian
Walaupun pada satu ketika mereka sedikit terganggu sebaik KL berjaya memberikan jaringan mereka, betul. namun apa yang diperkatakan dalam bilik persalinan oleh Nafuzi sendiri mungkin satu suntikan yang cukup baik untuk mereka meneruskan baki 45 minit perlawanan dengan keputusan yang terus memihak kepada pasukan Terengganu. Fina, sebelum balik nanti salam kat Kitman tu Boleh, Baik. insya-Allah. Terima kasih banyak Fina. Take care. Jaga diri baik-baik. Selamat pulang ke tanah air. Itu dia. Alright, thank you so much.